Okay, selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan proses semiconductor daripada proses wafer mounting, wafer dicing dan sebagainya. Sebelum itu saya nak buat perkenalan diri dahulu. Okay, hari ini kita akan bincangkan semiconductor video presentation. Okay, nama saya Devananda. Saya daripada course Microelectronic. Sebelum itu saya nak bagi tahu. Sebelum saya nak mula presentation ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cert, iaitu Encik Azhar, sebab dia telah membantu saya, bukan saya saja, satu kelas kita orang, dengan memberikan nota-nota. Sejujurnya nota-nota yang saya dapat daripada slide, daripada saya punya presentation ni, kebanyakan daripada nota-nota Encik Azhar. So yang mana tak kenal Encik Azhar ni, okay, kita tengok gambar dia. Okay, inilah Encik Azhar. Okay, so kita akan mulakan video presentation ni dengan saya akan membincangkan topik wafer mounting, die attach, clip bonding, wire bonding dan juga wafer dicing. So kelima-lima proses ni, apa yang saya akan bincangkan dekat sini hari ni adalah saya akan lebih memfokuskan kepada yang paling utama, iaitu definisi, peralatan dan bahan, SOP iaitu Standard Operation Procedure, Critical Parameter dan juga Defect Failure. Okay, so kita akan tengok semua lima-lima proses ni, dan semua lima-lima dekat sini ni akan ada dalam setiap proses yang saya tunjuk. Okay, jom kita akan mulakan dengan proses wafer mounting. Seperti mana kita tahu, wafer mounting ni adalah proses utama ataupun proses yang pertama. Okay, yang ni adalah contoh yang mereka meletakkan wafer tu teratas mesin wafer ni. Gambar ni saya ambil daripada attack typing. Memang nampak jelas lah dekat sini. Okay, definisi dia, wafer mounting ni, kalau kita nak tahu apa maksud dia, wafer ni dia dipasang pada pita plastik yang diletakkan pada cincin. Boleh nampak cincin dekat gambar dekat gambar tu, dia ada cincin. Jadi pemasangan wafer ni perlu dilakukan secara tepat sebelum wafer ni dipotong menjadi die asing, iaitu dia akan potong wafer tu jadi satu-satu pada proses die attach. Nanti kita akan tengok. Okey. Tujuan kita buat wafer mounting ni, selalu orang tanya kenapa kita nak buat proses ni, sebab apa? So tujuan dia, kita nak bagi sokongan kepada wafer tu untuk memudahkan proses seterusnya seperti proses wafer sawing, proses die attach. Jadi seperti mana saya kata tadi, kita akan bincangkan peralatan dan bahan untuk nak buat wafer mounting ni. Contohnya kita akan gunakan wafer frame yang ni, dan kita akan gunakan wafer size berinci 4, dan kita akan guna dicing tape contohnya standard type blue ataupun UV type. Yang ni lah. Alright, lepas tu kita akan tengok mounter. Okay, saya akan pergi cepat sikit sebab video 10 minit saja. Alright, okay, prosedur SOP, Standard Operation Procedure ni agak panjang sikit sebab saya ambil daripada lebih detail lah kalau tengok daripada saya punya SOP ni. So saya akan cepat sikit lah. Okay, tape mounter ni, okay, dia orang simpan mesin mounter tu, tape tu pada 30 suhu. Kita pergi yang penting saja ya. Okay, letakkan bingkai filem tu di sekitar wafer dengan sejajarnya. Lengkapkan bingkai wafer dengan ketiganya pin silver. Alright, terbalikkan switch toggle di bahagian depan pita kaset dari off ke on. Jadi kita nak onkan dia punya switch dan hidupkan dia punya vacuum. Okey, langkah seterusnya, tarik pita di atas bingkai wafer dan filem tanpa menyentuh kedua-duanya. Kalau awak sentuh benda tu, dia akan timbul gelombang yang bulat-bulat lah. Nanti kita akan tengok dia punya defect failure dia. Okey, pita bahagian atas wafer yang akan dipasang. Sekiranya terdapat bahagian kerut, tarik pita tambahan supaya tidak jelas dari wafer. Alright, lepas tu kita akan tarik roller dengan pemegang dari bahagian belakang alat ke depan dengan perlahan. Lepas tu tarik roller perlahan dekat atas wafer dan bingkai filem bolak-balik 2 ke 3 kali untuk memastikan baik lekatan. Kalau dia tak lekat elok-elok, dia akan timbul, udara tu akan masuk, jadi dia akan timbul gelombang-gelombang kecil-kecil. Okey. Lepas tu kembalikan pemasangan roller ke kedudukannya yang tidak digunakan. Tutup bahagian atas berengsel.
Tekan perlahan pada circle kata knob dan putar 2 kali. Sekiranya bingkai filem sudah tua ataupun mungkin perlu berputar lebih daripada sekali, kita jangan putar, tetap okey. Alright, lepas tu tekan perlahan pada tombol linear cutter dan luncurkannya ke kiri dan ke kanan. Okey, buka hitch top. Lepas buka, dengan berhati-hati kena angkat dia punya pemotongan pita, tarik keluar secara radical berhati-hati. Sekiranya terdapat bintik-bintik macam saya cakap tadi, gelombang-gelombang tu, kadang-kadang itulah kita kena berhati-hati. Alright. Okey, lepas tu tutup balik switch toggle ke kedudukan mati. Angkat wafer bingkai, gunakan celah jari sahaja. Disediakan di cak untuk melakukannya. Buang lebihan pita ke tong sampah. Alright. So kita dah tengok SOP, sekarang kita akan masuk critical parameter. Critical parameter yang terdapat dalam wafer mounting ni adalah heat iaitu haba, speed iaitu kelajuan, vacuum pressure ataupun tekanan vacuum, dan juga masa yang digunakan lah. Heat ni haba yang tinggi ataupun rendah, speed ni kelajuan yang tinggi ataupun rendah, vacuum pressure tekanan yang tinggi ataupun rendah. Okey, seterusnya kita akan masuk dia punya defect failure yang saya cakap tadi. Untuk wafer, dia akan ada crack dekat sini. Awak tengok gambar ni, dia ada crack. Okey, ini defect failures ketika kita melakukan wafer mounting. Contohnya dia ada wafer crack, bubble trapping macam saya cerita tadi. Tengok ada gelombang-gelombang dekat atas wafer tu, ataupun kita ada scratches ataupun goresan dekat atas surface wafer tu. Dekat sini boleh nampak jelas ya. Alright, lepas tu kita dah masuk, kita dah tamatkan topik untuk perbincangan wafer mounting. Saya akan masuk ke dalam wafer dicing. Alright, okay, wafer dicing, korang kena tahu apa maksud wafer dicing. Wafer dicing ni adalah pemotongan wafer saw ataupun die, adalah untuk mengurangkan wafer mengandungi pelbagai litar bersepadu serupa untuk setiap die salah satu litar tersebut. Semasa proses ini wafer yang ada ribuan litar dalam wafer tu, kita ada macam-macam litar dalam kapasitor, ada transistor, akan dipotong menjadi kepingan individu. Dia akan dipotong menjadi individu yang disebut benda tu, baru kita sebut setiap tu adalah die. Alright. Okey, kita akan masuk bahagian peralatan dan bahan. Kita perlukan mounted wafer, kita perlukan saw blade untuk potong wafer tu, yang ni diamond Dicing machine ni paling penting lah. Alright. So kita akan masuk SOP dia, tak banyak dekat sini. Okey, SOP dia yang pertama, standard operation procedure, maksudnya langkah-langkah dia adalah wafer yang dipasang pada bingkai adalah secara automatik. Wafer kemudiannya dipotong dengan ketebalan mengikut dimensi die yang diprogramkan menggunakan roda belian. Wafer melalui proses pembersihan menggunakan distilled water ataupun DI water dengan tekanan yang tinggi untuk mengeringkan dengan hembusan udara. Alright. Okey, yang ni lah tempat-tempat dekat clean room wafer kita akan buat wafer dicing tu lah. Boleh tengok sikit, ini gambar aja dia dekat clean room lah. Alright. Jadi kita akan tengok critical parameter. Kita ada parameter ni cut mode ataupun direction and manner of cutting, kelajuan feed ataupun kelajuan di mana wafer diperkenalkan dengan pisau ataupun dia punya diamond shape tu. Di ketinggian bilah memotong aliran air ataupun dia bukan air, dia udara. Okey, kita akan tengok critical parameter dia. Kita ada blade exposure, blade thickness, ketebalan blade. Boleh tengok dekat sini ketebalan dia. Lepas tu boleh tengok diamond grid size, dia punya size diamond dia, nickel bond hardness dan diamond concentration, kepekatan diamond tu. Diamond tu yang pisau yang tajam tu lah. Alright. Kita akan tengok dekat sini kita ada dua jenis parameter. Satu parameter yang tadi tu, yang dekat sini saya akan terangkan device parameter. Kita ada tape thickness. Kita perlukan tape thickness iaitu blue mylar ataupun white mylar berketebalan 2.8 hingga 3.0 mm. Blade height, ketinggian blade, iaitu untuk blue mylar kita perlukan 0.0013 hingga 0.021 inci sahaja. Wafer thickness ni, ketebalan wafer kita perlukan 525 mm, dan juga feed rate ataupun
kelajuan speed dia kita perlukan 3 inci sahaja. Jadi dekat sini kita akan tengok defect failure untuk proses wafer dicing. Wafer dicing dia ada defect failure, seperti mana semua proses ni semua akan ada defect failure. Tak akan ada benda yang sempurna ataupun benda yang perfect. Okay, so boleh tengok defect failure dia dekat gambar ajar ni, iaitu die cracking. Kita akan tengok die contamination, maksudnya die tu sudah tercemar lah. Dekat sini tengok die dia sudah tercemar dekat atas ni. Boleh tengok lah, ini crack dekat tepi, ni dekat atas dah tercemar. Jadi pencemaran ni di permukaan die dengan habuk silikon dia terkumpul dekat situ. Sebab itulah kita kata benda tu dah tercemar. Sebab air bilasan yang tercemar ataupun air dekat situ dah tercemar. So kita panggil benda tu die contamination. Okay, ni minor crack dia lah. Alright, kita dah settle wafer dicing. Kita akan masuk die attach. Die attach ni proses kita akan melekat setiap die yang kita dah potong tadi dekat wafer dicing. So okay, die attach ni maksud utama ataupun definisi adalah die attach dikenali sebagai die mounting ataupun die bonding. Proses melekatkan setiap chip silikon ke die pad ataupun rongga die struktur sokongan pada package semiconductor. Okey, terdapat 3 proses die attach, iaitu adhesive, iaitu dalam bahasa Inggeris diorang panggil epoxy, etutics dan juga grass feed extract. Proses-proses ini menggunakan cast die attach peralatan dan die attach. Okey. Kita akan tengok die attach ni. Yang ni lah gambar-gambar dia, the singulate bright, ni lead frame dia akan potong satu-satu dekat sini. Okey. Okey, kita akan mula dengan peralatan dan bahan seperti tadi. Saya akan pergi laju sikit lah. Injector needle spin. Kita akan perlukan rubber tip for die attach pickup tool. Dan perlukan seperti mana penting machine die attach ni. Dia nak lekat setiap tu. Dan die attach collet. Alright, kita akan tengok proses standard operation procedure, SOP ni. So dalam yang ni tak penting lah, kita baca langkah asas bagi proses die attach dilakukan secara serentak, iaitu pemuat robot ataupun robot akan mengambil bingkai plumber daripada timbunan dan meletakkannya pada kawasan input pemegang kerja. Yang kedua, lead frame itu dipindahkan dari kedudukan input ke dispense position. Okey. Yang ketiga, epoxy is dispensed ataupun diberikan dalam corak dan isi padu yang sesuai mengikut saiz chip. Yang keempat, sistem penglihatan yang canggih memeriksa lead frame, melancarkan corak pada part ikatan sebelum suspek diangkut ke kedudukan bonding. So kalau dia tak check betul-betul, benda tu akan ada defect failure dekat situ. Sebab tu dia kata sistem penglihatan yang canggih ni dia akan memeriksa lead frame bagi melancarkan corak dia pada part ikatan sebelum dia nak proceed kepada proses wire bonding. Okey. Seterusnya, sementara itu setiap pattern recognition meletakkan die yang baik, maksudnya die yang tak rosak lah, die yang baik. Die yang rosak dia akan asingkan, die yang baik saja dia akan ambil, letak pada wafer gergaji. Alat pemungut vacuum ni dia dipasang untuk menarik segala die yang sejajar dari wafer dan meletakkannya di program pada bonding position pada substrate. Okey, seterusnya masa bonding yang tepat dan daya ikatan yang baik akan menghasilkan ikatan yang kuat mengikut keperluan proses yang ditentukan. Alright. Proses seterusnya, setiap bonding setiap bonding pad pada lead frame atau substrate akan melalui proses ini. Okey, sekejap. So dekat sini kita tengok proses die attachment daripada A, B, C dan D. D dia punya complete lah. Okey. Alright, so seperti mana saya bagi tahu, semua benda akan ada critical parameter seperti surface type, permukaan jenis permukaan. Maksud permukaan tenaga, ethiotic temperature, suhu ethiotic, scrubbing ataupun menyental, bonding time, masa bonding dan proses temperature, proses suhu. Alright, kita akan tengok defect failure dia. Dekat sini akan ada defect failure pada die attach. Tengok lateral crack on the failed units dekat sini. Dia ada crack dekat sini. Boleh tengok betul-betul. Saya tak boleh zoom dekat sini ya. Alright. Okey, lepas tu kita akan tengok crack pada die. Dekat sini pun dia ada crack lah. Dekat sini dekat die dia ada crack, adhesive shorting. Dekat ada crack juga dekat sini. Lepas tu kita akan tengok dekat sini optical. Ini secara optical bila kita tengok dia ada crack. Dekat sini kita tengok dalam SEM image. Dia lagi jelas, tengok dia. Lagi jelas.
Okey, kita akan masuk wire bonding. Topik seterusnya ataupun proses yang seterusnya selepas die attach. Okey, ini adalah gambar ajar wire bonding. So semua orang tertanya-tanya apa maksud wire bonding. Wire bonding ni adalah untuk membuat hubungan antara litar bersepadu atau peranti semikonduktor lain dan perbungkusan semasa pembuatan peranti semikonduktor. Saya pilih laju sikit ya. Okey, ini adalah lead frame yang kita pernah belajar. Okey, ini gold wire dia, ini bonding pad dia dekat sini. Okey, so kalau nak tengok tu better guna mikroskop lah. Mikroskop yang ada cahaya tu. Okey, kita akan tengok peralatan dan bahan sama juga. Okey, kita akan tengok peralatan dan bahan. Okey, kita akan tengok peralatan dan bahan. Peralatan dia sekejap. Aku dah lupa dah aku tengok. Okey, kita akan tengok peralatan dan bahan. Ultrasonic, kita perlukan ultrasonic power supply. Gold wire, ultrasonic bonding head. Gold wire, aluminium wire, copper wire pun boleh. Tapi copper pun boleh. Gold ni dia jadi mahal lah. Kan, emas dia jadi mahal lah. Sebab emas tak murah. Bonding wedge, phenolimeter, mikroskop, lamp, cahaya. Kita perlukan cahaya. Ada setengah tu, mikroskop tu dia memang dah ada cahaya dekat bawah ni. So, ada laser. Ada laser tak? Juga laser pointer. Dekat sini dia memang ada cahaya kalau ada setengah mikroskop tu. Okey. Okey, kita akan tengok SOP yang seterusnya untuk wire bonding. Letakkan segulang wire emas pada penyangkut wire. Masukkan wire emas ke dalam lubang jarum. Buka clamp dan juga turunkan clamp fill lifter. Tutup clamp. Turunkan cam tool filter dan fokuskan hala tujuh tempat first bonding wire di atas lead frame menggunakan scope. Scope ni mikroskop lah. Klik execute tepat pada posisi bonding pair dan fokuskan hala tujuh yang kedua, tempat kedua bonding wire di atas lead frame menggunakan scope. Klik execute tepat posisi kaki frame. Okay, so yang ni SOP ni memang kita akan buat dalam attack nanti. Yang macam Cikgu Ri kata nak masukkan wire emas dekat lubang jarum tu memang susah. Okey. So kita akan tengok yang ni adalah step wire bonding lah. Okey, sebelum saya lupa, wire bonding ni kita ada 3 jenis method dalam wire bonding yang kita belajar, iaitu kita ada ultrasonic, thermosonic dan juga thermocompression bonding. So dekat sini kita tengok ada ultrasonic energy lah dekat situ. Okey, so kita nak tengok critical parameter dia. Kita ada force iaitu daya, kita ada kuasa, masa, langkah keselamatan, loop ataupun gelung. Okey, sebab apa kita nak ada parameter ni? Sebab apa parameter ni penting? Okey, bonding time ni kita nak tentukan berikan hubungan yang baik. Masa yang lebih lama akan menyebabkan daya berlebihan dikenakan pada die. So ini adalah kepentingan kita ada parameter. Contohnya parameter iaitu masa lah. Okey, tekanan bonding ni tekanan adalah untuk memastikan alat bonding tu terkawal semasa menggosok ikatan melawan bonding pad. Kita nak tahu suhu. Kenapa kena ada suhu? Kenapa kena kawal dia punya suhu? Tenaga haba diperlukan untuk melembutkan logam yang lebih keras, iaitu seperti aluminium. Aluminium korang tahu lah, kalau nak keraskan aluminium bukan benda-benda yang biasa boleh cairkan dia. Kita kena guna suhu yang sangat tinggi. Alright. Okey. Okey, seperti biasa kita akan tengok balik defect failure dia. Defect failure dia mid span wire breakdown. So kerosakan sepanjang jarak wire. Common cause, sebab apa dia jadi macam tu? Mungkin wire atau kerosakan wire, kakisan wire, gelung wire yang ketat ataupun tekanan elektrik yang berlebihan. So jadi kita nak buat satu proses wire, tak kisahlah wire waveform mounting ke wire bonding ke, kita kena pastikan common cause ni tak akan berlaku. Kalau kita ada common cause ni, mesti akan ada defect failure. Okey, bond to metal shorting kita sebab apa? Pintasan elektrik boleh jadi antara ikatan dengan garis logam pada die. Common cause ni sebab apa? Mungkin tetapan parameter wire bond yang salah, penempatan bond yang salah. Okey, kita akan tengok cratering. Okey, kerosakan dia kat mana? Dekat silikon di bawah pad ikatan. Yang paling teruk adalah pada apabila sebahagian daripada silikon terlepas dari litar aktif. Okey, common cause dia sebab apa? Sebab tetapan parameter wire bond yang salah. Okey, so dekat sini kita kena pastikan kita tak buat common cause ni. Kalau boleh jangan buat. Okey, sebab untuk mengelakkan ada defect failure lah yang macam ni. Sebab tengok common cause ni kebanyakan human error, bukan daripada sistem ke apa. Kita
kita akan tengok correction dia punya defect, dia punya defect failure dia, wire neck stretch, dia punya wire neck shrink, defect with low. Tengok dekat sini lah dia punya defect failure ni, corrosion dia boleh nampak lagi jelas lah. Alright, so kita akan masuk clip bonding. Okay, dah habis wire bonding. So yang ni akan jadi perbentangan kita, topik untuk hari ni yang terakhir lah. Proses yang bukan nak kata last, tapi proses yang cek bagi tu proses suruh buat sampai clip bonding lah. So this will be my last show. So okay, kita nak tahu apa maksud clip bonding. Okay, clip bonding ni bermaksud, clip bonding ni dia menggantikan sambungan ikatan dawai standard antara die dan plumber oleh jambatan tembaga padat disolder oleh solder paste yang menawarkan rintangan package yang unik, rintangan haba yang lebih baik dan prestasi beralih yang sangat pantas kerana package yang kecil. Alright, so yang ni macam pengetahuan sendirilah sebab apa kepentingan kita guna clip bonding berbanding dengan wire bonding. Ni kalau nak baca boleh baca, saya tak terang sangat lah, saya guna sebagai nak tambah ilmu pengetahuan. Okay, kita akan masuk standard operating procedure. Alright, dekat sini kita tengok kita ada 3-4 bahagian dekat sini: stack input, wafer table, clip trimmer, reflow, all magazine, unfloader. Okay, bila masuk dekat proses stack input ni, dia perlukan 2 stack of lead frame, maksudnya 2 kepingan lead frame, dan capacity dia perlukan 40 pieces sahaja, dan automatic cassette charging continue to supply, dia akan supply saja continue. So kita masuk dekat solder dispensing system ni. Bila dia masuk dekat solder dispensing system ni, dia perlukan air type of solder dispenser, perlukan 2 jenis dispenser for higher performance, untuk lagi tinggi lah, dia nak perform lagi tinggi. Okay, so solder size uniforme, kita perlukan solder size dia lah. Size dia dekat sini saya tak dapat, tapi kita perlukan solder size uniformity. Dan okay, lepas tu kita akan masuk dekat solder inspection system. Kita ada end slide, end slip, dan juga P side of slip. Kita ada 2 set, end side dengan juga P side juga. Dekat situ kita ada okay, kita ada inspection of solder size. Okay, lepas tu kita akan masuk chip, bahagian chip trimmer ni. Chip trimmer ni adalah chip inspection system, di mana chip image ni dia akan acquired by CCD, judged by the image system. So akan nampak image dekat sini lah, dekat sini, dekat dalam sistem depa tu. Lepas tu kita akan ada chip placement, tempat kita nak letak chip tu adalah chip placement. Bond head cycle time, bonding head cycle time dekat sini hanya 0.45 second sahaja. Alright, okay, kita akan masuk dalam wafer table. Okay, kita akan masuk dalam wafer table. Wafer table ni adalah untuk stock depends on wafer size. Okay, seterusnya kita akan masuk clip feeding dan juga trimming and placing. Trimming ni kita perlukan real time clip ataupun automatic paper roll, dia akan recycling saja dekat situ. Dan juga kita akan masukkan dalam snack oven ni, memang dia panas, haba dia terlalu panas. So kita akan buat programmable temperature profile, maximum temperature 400 darjah Celsius. Temperature akan monitor dekat situ. Automatic lead frame atau unload dengan atmosphere of curing adalah 120 liter. Itu baru minimum, betul? Okay, so kita proses yang seterusnya, yang last kali kita akan masukkan dalam magazine auto change. Lepas kita dah masukkan daripada snack oven, kita bagi dia sejuk, kita akan masukkan terus dalam magazine unload. Okay, so ini adalah proses ataupun SOP untuk clip bonding. Alright, so kita akan masukkan peralatan dan bahan. Macam saya cakap tadi, kita ada snack oven. Snack oven kita ada solder inspection system macam saya cerita tadi. Kita ada magazine auto change, di mana kita akan simpan semula benda-benda yang kita masuk dalam oven tu, kita akan masukkan dalam auto change ni. Dan kita ada solder dispensing system. Dan last kali kita ada lead frame ni, memang perlu digunakan untuk clip bonding. Okay lah, maaf lah kalau gambar tu tak berapa nak jelas. Okay, kita akan masuk critical parameter. Critical, kita perlukan loading of lead frame. Okay, loading of lead frame, solder dispensing,
inspection of solder, inspection of chip position, okay, dan juga chip positioning. So kita akan masuk loading of lead frame ni. Lead frame ni kita perlukan dua jenis lead frame. Okay, kita ada je lead frame ni. Okay, solder dispensing ni kita ada N dengan V type. Tadi saya bagi tahu tadi. Solder dia kita perlukan thickness of solder. Thickness of solder tu kita perlukan 0.01 sehingga 0.06 mm, ataupun tekanan pada solder dispensing tu kita perlukan 150 hingga 300 psi. Dan juga kita perlukan masa solder tu dispensing iaitu 30 hingga 150 millisecond. So benda ni adalah critical parameter yang sangat penting. So bila kita tengok balik bahagian inspection of solder ni, kita perlukan inspection of solder position. Size solder position adalah 3 mil. Okay, so bila kita tengok inspection dah habis, kita masuk dekat bahagian chip positioning. Okay, chip positioning adalah accuracy of inspection equals to 3 mil untuk chip positioning. Okay, faham? Alright, so itu saja pembentangan saya untuk hari ini. Minta maaf lah kalau nokta saya tak berapa nak lengkap. Bahagian SOP dia, setengah prosesnya tak berapa nak ada masalah sikit dekat situ. Saya minta maaf kalau apa-apa dekat sini saya tersilap cakap ataupun terkasar bahasa. Kita sama-sama kongsi ilmu. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Thank you. Stop record.